Berbeza dengan kes-kes lain, ada juga pasangan yang bergaduh dan tidak dapat mengawal emosi sehingga telah menyebabkan berlakunya kematian. Persoalannya, wajarkah seseorang itu terlalu memilih dalam menentukan pasangan hidup? Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari, jam 12 ini terus bersama dengan kami di Wanita Hari Ini, 12 Oktober Rabu. Hari ini bersama dengan saya Fahrin dan juga Fatin. Dan juga hari ini pastinya hari baru untuk kita. Walaupun pagi tadi Fahrin, sebenarnya kalau kita nak kongsikan berkenaan dengan cuaca ni, memang ada orang kata hujan jugalah pagi tadi, hujan kan. Kita nak mulakan hari kita pun rasa macam lambat je kan. Tapi tak apa, tak ada apa pun menghalang untuk kita jadikan hari yang lebih baik daripada hari semalam. Kalau boleh kita kongsikan jugalah. Mungkin untuk anda Fatin, tetapi contohnya saya pada malam tadi mungkin terjaga sedikit kalau mendengar hujan lebat sekitar jam 4 pagi bermula, dan mungkin ada di antara mereka yang kawasan-kawasan mereka yang memang sentiasa dilanda banjir. Kalau hujan lebat akan rasa risau, dan sebagai contohnya ini antara amaran terkini yang dikongsikan Fatin. Ribut petir yang mana di Shah Alam, kalau boleh kita kongsikan paras air sungai di Klang, di stesen bandar Klang, dan juga Sungai Langat di stesen RS Batu Lapan dah pun melepasi paras bahaya pada jam 7.45 pagi tadi. Jadi menurut kalau kita tengok-tengok di laman info banjir, bacaan paras air di stesen bandar Klang dah pun 3.28 meter, di mana paras bahayalah, berbanding bacaan normal 2.2 meter. Maknanya dah melebihi paras 1 meter lebih daripada normal, dan ini menandakan tanda amaran. Dan juga 3 stesen lain di JT Teluk Penyamun, Pekan Beranang Ulu Langat dan juga Kampung Ratau Panjang. Jadi ini adalah apa yang kita kongsikan. Kalau kita lihat di luar di sekitar Lembah Kelang, kebanyakan kawasan dah reda, tetapi saya menjangkakan seandainya lah kalau berlakunya hujan lebat mungkin sekitar tengah hari atau petang nanti, saya kira kita dah boleh mula berjaga-jaga dari sekarang. Tadi dalam grup WhatsApp keluarga saya pun dah bagi tahu dekat Shah Alam sebelum ni pernah berlaku banjir. So hari ini kalau kita tengok dekat longkang yang sepatutnya air biasa, dia dah nak dekat penuh dah longkang tu. Tapi kita janganlah takut-takut ke apa kan. Kita harapkan ada orang kata panas, cuaca yang baik untuk hari ini. Tak adalah sebarang orang kata bencana yang berlaku. Yang pasti setelah apa jua bencana tempoh hari, kita harap kita semua dah lebih bersedia. Okey. Baik Fatin, hari ini satu lagi topik menarik kita akan bawakan untuk para penonton. Tetapi untuk membuka tirai topik kita pada hari ini, apa kata kita saksikan kompilasi TikTok yang ada perkaitannya dengan topik kita pada hari ini. Kita saksikan. Tips memilih pasangan. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Billy O.T. The winds blew harder, bowed it down below, my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Kenali pasangan toksik dan tahu bila nak selamatkan diri ataupun dapatkan pertolongan. Yang pertama, say no to physical abuser. Adalah tidak okey untuk selalu anda dipukul ataupun dicederakan, sebab physical abuse adalah satu jenayah. Yang kedua adalah apabila ada pasangan terlalu mengongkong dan terlalu cemburu sehingga wanita tersebut tak dapat jalani kehidupan seperti wanita-wanita biasa yang lain. Dan yang ketiga, apabila kita ada pasangan yang berkali-kali curang walaupun kita dah perbetulkan segala kekurangan dalam satu-satu perhubungan. Yang bermasalah adalah dia, bukan anda. Dan yang terakhir, apabila kita ada seorang pasangan yang selalu dan sentiasa merendah-rendahkan kita sampai kita ni tak jumpa ketenangan, kebahagiaan dan kegembiraan dalam hidup. Wahai suami, ingatlah, kegembiraan hati pasangan ataupun isteri itu adalah salah satu tanggungjawab ataupun nafkah batin yang perlu ditunaikan. Dan para isteri, hargailah diri anda. Please take care of yourself dan tahu bila anda perlu dapatkan pertolongan. Yang masih single tu, janganlah sedih-sedih. Ini adalah golden time korang. Golden time untuk memilih pasangan hidup yang terbaik.
Bukan setakat terbaik agama, rupa paras tapi juga kewangan. Bukan nak kaya tapi perlu pandai manage kewangan. Sebab apa? Sebab anda berhak untuk memilih tapi nanti anak-anak anda tak ada pilihan untuk tentukan siapa mak bapak dia orang. Itu dia antara perkongsian ataupun tips yang boleh kita katakan bagaimana untuk kita memilih pasangan yang cocok, yang ideal kan untuk kita buat persediaan selepas berumah tangga. Tapi sebenarnya sangat subjektif lah untuk saya kan. Okey, itu yang dikatakan oleh Fatin. Tapi topik kita hari ini adalah salahkah pilih pasangan. Saya kira apa yang kita nak bincangkan pada hari ini ada juga perkaitan ataupun rentetan daripada banyak perkongsian-perkongsian masalah rumah tangga, keganasan rumah tangga dan tak kurang juga bagi mereka yang mencari pasangan tidak pasti, ragu-ragu dalam memilih pasangan yang tepat kerana banyak berlakunya masalah mental ataupun kekacauan rumah tangga dan sebagainya. Itu sebenarnya berlaku sebelum ataupun sifat tu memang dah ada sebelum kahwin ataupun selepas kahwin disebabkan provokasi ataupun kekangan kehidupan dan sebagainya. Hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan topik ini iaitu salahkah pilih pasangan bersama dengan seorang tetamu istimewa kita kejap lagi. Dan anda kalau mungkin penonton di rumah anda ada pengalaman anda ataupun soalan-soalan nak kami panjangkan kepada tetamu, sila hantarkan di Facebook kami insya-Allah. Untuk lebih menarik saya kongsikan mungkin ketika memilih pasangan, ketika berkahwin ataupun sedang dilanda masalah, itulah yang kita akan cuba bincangkan sebentar saja lagi. Jadi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Selama ni kita tengok Adam tu okey je. Elok je dia jaga Noha. Kita pun tahu kan Noha tu macam mana. Itulah dia itu yang kita nampak, yang kita tak nampak. Fatin, macam tahu sesuatu aja. Apa dia? Tak ada, Fatin tak tahu apa-apa pun. Fatin tengok based on apa yang Fatin nampak. Dan apa yang kawan Fatin cerita. Apa maksud Fatin? Sebenarnya kawan baik Fatin, Linda nama dia, ex-wife Adam. Dan Linda cakap yang Adam ni sebenarnya narcissist. Apa tu? Muat tak faham. Narcissist ni sebenarnya salah satu mental disorder di mana orang yang ada narcissistic ni ada sifat-sifat yang suka dibangga, dia suka dipuji, dia tak pernah rasa dia salah, dia tak ada empati untuk orang lain. Bagi dia, semua orang lain salah, dia je yang betul. Jadi dengan sifat macam ni, dia boleh mentally, emotionally dan physically abuse orang lain. Peningkatan kes pembubaran perkahwinan saban hari kini semakin meningkat dan membimbangkan. Justru, ianya bukanlah lagi satu isu yang baharu di Malaysia. Pembubaran perkahwinan seringkali terjadi oleh pelbagai perkara yang tidak diduga puncanya. Dianggarkan lebih kurang sebanyak 45,420 kes penceraian telah didaftarkan di seluruh negara pada tahun lalu. Antara punca utama berlakunya pertelingkahan mahupun perceraian ialah kerana tiadanya persefahaman antara pasangan, gagal menunaikan tanggungjawab, curang dan mempunyai pasangan yang tidak stabil keadaan mentalnya, seterusnya telah menyebabkan berlaku faktor keganasan, penderaan fizikal dan emosi pasangan. Seperti kisah yang tular baru-baru ini, seorang selebriti terkenal Indonesia telah bertindak untuk melakukan kekerasan kepada isterinya setelah dia dituduh bersikap curang. Gagal mengawal emosi serta perasaan marah, dia telah menghempas serta mencekik leher isterinya berulang kali tanpa disedari. Berbeza dengan kes-kes lain, ada juga pasangan yang bergaduh dan tidak dapat mengawal emosi sehingga telah menyebabkan berlakunya kematian. Persoalannya, wajarkah seseorang itu terlalu memilih dalam menentukan pasangan hidup? Apakah mungkin di antara ciri-ciri pasangan yang stabil mentalnya sebelum mendirikan rumah tangga?
Salahkah pilih pasangan? Itulah seberingkas pelaporan yang telah disediakan oleh wartawan kami Tasha untuk membuka topik kita pada hari ini. Dan kalau kita rasakan bahawa sebentar saya tadi kita tahu kenapa pentingnya kita memilih pasangan dan juga permasalahan yang boleh berlaku seandainya mungkin kita tersalah memilih pasangan. Seperti mana satu laporan baru-baru ini cukup menyedihkan. Yang mana di Alustar kalau kita baca pun kita rasa macam tergamak macam dalam satu rumah tangga itu keganasan berpunca dari sebab si suami sebenarnya kalau boleh saya kongsikan yang mana sebagai isteri saya maafkan namun berharap suami mendapat hukuman setimpal atas perbuatan dilakukan terhadap anak kami. Itu kata menurut wanita yang hanya mahu dikenali sebagai Kamalia 22 tahun, ibu kepada bayi lelaki yang ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Mukim Padang di Alustar lah. Yang mana menurut Kamalia dia membuat laporan polis terlebih dahulu sebelum menumpang ke rumah saudaranya kerana takut dengan suami yang mengancam mahu membunuhnya. Tetapi ada 3 orang anak mereka di dalam rumah tu yang dijaga oleh suami dan juga sejurus suaminya ditangkap, polis maklumkan yang mana anak lelaki bayi tadi tu meninggal dunia. Dan selepas soal siasat memang suspek mengaku memukul kepala, menampar muka serta memulas telinga mangsa bayi tadi tu kerana mendakwa bayi terbabit, enggan minum susu dan juga kerap menangis. Ini antara senario yang berlakulah. 3 bulan kot. 3 bulan. Bayi. Okey. Betul. Tapi itu perkataannya bapa panas baran. Dan bila berbicara mengenai pilih pasangan ni antaranya ialah kesihatan mental dan kestabilan emosi juga sangat-sangat penting. Mungkin ini juga dipersetujui oleh tetamu kita pada hari ini yang berada di studio iaitu Dr. Ida Hartina Ahmad Tarbi, kaunselor berdaftar dan pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih doktor bersama kita pada hari ini. Okey, kita dah melihat laporan, kita dah melihat apa yang baru saja kita kongsikan. Baik, berbicara mengenai memilih pasangan ni, salahkah dan perlukah kita memilih pasangan? Okey, sebenarnya ini topik yang sangat-sangat bagus ya sebab kadang-kadang ada orang ingat jodoh pertemuan tu memanglah Allah yang tentukan. Betul. Tetapi kalau kita lihat dalam kehidupan kita, apa yang berlaku pada kita sebenarnya ada hasil daripada pilihan-pilihan yang kita buat. So, untuk memilih pasangan pun salah satu pilihan lah. Kan pilihan untuk hidup selepas perkahwinan. So, memang perlu kita memilih pasangan. Sebelum kita betul-betul mengikat tali perkahwinan, sebagai seorang individu kena peka dengan orang yang kita ingin mengadakan hubungan perkahwinan ni sebab kita nak meluangkan masa seumur hidup insya-Allah dengan orang yang tu kan. Jadi memang kena lebih peka, kena lebih berfikir dengan rasional. Tapi kadang-kadang kan Fatin sebab orang kata cinta itu buta. Jadi bila dah suka sangat tu kita lupa untuk membuat pilihan dengan rasional. Kita tak nampak apa kekurangan ataupun ada yang kelebihan dari segi panas baran tu dan sebagainya kan semasa kita sedang dilamun cinta. So memang kena buat pilihan. Okey, Dr. Ida, kalau bercakap mengenai itu sebelum kita mendirikan rumah tangga ataupun persediaan awal tu kita ada personality bagaimana, karakteristik macam mana kita nak suami kita kan. Tetapi selepas itu mungkin disebabkan tuntutan kehidupan, ada masalah-masalah dalam rumah tangga menyebabkan sifat panas baran tu mula tercetus. Sebelum ni dia okey saja. Bagaimana sebenarnya untuk wanita sendiri berdepan dengan keadaan tu? Okey, sebelum tu saya kena betulkan sikit, bukan semuanya wanita yang perlu buat pilihan ni, ada lelaki pun sebab ada juga mangsa lelaki. Ada lelaki yang juga menjadi mangsa lah. So bila isteri mereka yang panas baran sebab emosi dalam rumah tangga ni banyak bergantung kepada dua-dua belah pihak lah. So kalau sebelum berkahwin kita masih ada peluang untuk mempertimbangkan, kita tengok dia punya personality, kita tengok sama ada kita boleh menguruskan tak orang berpersonaliti macam ni. So kalau kita rasa okey kita pun boleh handle orang ni, insya-Allah dengan cara komunikasi yang baik dan sebagainya, dia dengan kita boleh capai satu kata sepakatlah dalam banyak hal. Okey, tapi kalau sekiranya setelah berkahwin kita tak tahu kan sekarang kehidupan kita sangat mendesak, ada masanya tekanan kehidupan tu sendiri yang menyebabkan timbul personaliti ataupun tingkah laku yang luar kawalan. Contohnya menjadi panas baran, terlalu stres, tak dapat melepaskan kemarahan di luar, balik ke rumah melepaskan kemarahan kepada ahli keluarga. So ini adalah perkara yang pasangan tu masing-masing kena tahu
apakah pencetusnya. Kalau dah kita kalau berlaku selepas perkahwinannya, sebelum tu okey, tapi kita kena dua-dua tengok apa pencetusnya. Kalau kata contohnya saya marah-marah hari ni, suami saya kenalah berkomunikasi dan ambil tahu kenapa tiba-tiba hari ni macam ni. Tapi nak berbincang tu pun kena tengok kesesuaian lah. Jangan di tengah-tengah marah tu kita nak terus bertanya macam-macam soalan, itu juga akan menyebabkan mungkin orang tu tak selesa dan jadi lagi marah. Cara kita menguruskan emosi ni penting. Bermakna doktor, komunikasi lah. Ya, betul. Okey, kerana apa yang Fatin cuba sampaikan ialah kalau dulu dia tak macam tu. Sekarang ialah masalah rumah tangga, kita kahwin bertahun-tahun, berbelas tahun. Kadang-kadang karakter juga boleh berubah. Okey, satu komunikasi. Okey, bagaimana pula seperti mana tadi saya tengok Dr. Ida pun kata komen pasal drama tu, Dr. Ida pun macam tengok drama tadi tu kan. Dia kata ada juga situasi dalam rumah tangga di mana komunikasi itu kurang dan kemudian ini kerana kepatuhan, ketaatan. Suami pun tak nak tegur isteri, isteri tak nak menegur kesalahan suami. Jadi bagaimana pula keadaan seperti ini? Okey, ada kalanya kita tengok contohnya lah macam drama kan. Ada kalanya satu pihak tu dia mendera ataupun dia sedikit ganas dalam rumah tangga dia. Bila ada apa-apa yang menyebabkan dia marah, dia melepaskan kemarahan kepada pasangan. Okey, pihak yang lagi satu yang didera ataupun yang dibuli secara emosi lah saya mungkin kata, dia kena lebih asertif lah. Janganlah terlalu pasif sehingga membiarkan, terutama kalau kita ada kecederaan fizikal lah, itu sangat-sangat tidak patut berlaku kecederaan fizikal. Marah tu biasa, kita semua ada emosi, kita semua berhak marah sebenarnya. Kalau orang yang tak pernah marah tu pelik juga. Betul. Kan. Tetapi kalau marah yang tidak boleh dikawal dan menyebabkan dia bertingkah laku negatif kepada pasangan dan juga anak-anak contohnya, ini tidak boleh dibiarkan. Kena ambil jalan-jalan lainlah untuk kita pastikan bahawa semua ahli keluarga itu selamat. Saya tak tahulah, mungkin doktor ini mitos ke atau masa dulu kan kalau kita semua cucu-cucu yang sebelum nak kahwin ni, nenek saya, pengalaman awak ada. Nenek saya kan macam anak nombor berapa? Lepas tu dia kata, lepas tu dia kira air, api. So adakah ini main peranan sebenarnya personaliti pasangan kita haruslah berlawan? Kalau seorang tu dah air, kalau ini api, adakah benda tu betul atau tidak? Kalau dari psikologi, kalau dari segi kaunseling dan sebagainya, kita tak tengok dari segi itulah kan. Macam contohnya kita tengok personaliti ini sesuai api dengan air sesuai ke tidak. Sebenarnya ini adalah personaliti ini dibentuk oleh pengalaman hidup. Dan pengalaman hidup ni juga terdiri daripada kemahiran kita lah. Kemahiran kita untuk contohnya berkomunikasi, kemahiran kita untuk mengawal emosi, kemahiran kita menguruskan orang lain. Jadi along the way sebenarnya benda ni boleh dipelajari. Jadi dalam rumah tangga pun katalah kita baru discover husband kita macam tu, kita kena carilah cara-cara yang kita boleh belajar untuk menenangkan dia contohnya. Kena faham pasangan sendiri ni. Masing-masing kena faham pasangan sendiri sebab kita orang yang paling rapat dengan pasangan kita. So kalau kita rasa macam dia tengah marah, memang kita tak boleh sebut certain things. So jangan kita jadi pencetus emosi negatif dia. Kadang-kadang kita yang menyebabkan emosi negatif dia tercetus. Provokasi kan. So dua-dua belah pihak kena pekalah tentang pasangan masing-masing. Jadi awak apa? Faktor apa? Saya tanah. Suami awak apa? Nanti kita cek. Okey, tapi ini juga kita nak kongsikan sebenarnya sesuatu yang kita tak nak terlepas daripada Puteri Aurel. Kami diminta untuk membacakan dan mungkin nama sebenar, mungkin bukan, gambarnya pun juga tidak dikongsikan. Baik doktor, kita dengarkan sama-sama ya. Assalamualaikum. Pernah terjadi pada saya masa kahwin dengan ex-husband nombor 2. Okey, mungkin dah bercerai. Dia pukul saya. Dia tumbuk 16 kali di kepala, dia tampar mulut sampai berdarah, dah lafaz talak tapi tak mengaku. Dan kemudian ada satu lagi juga daripada beliau, saya nak tanya apa perlu buat kalau suami yang suka kurung isteri dan takut sangat isteri curang sedangkan tidak. Dia macam tak suka isteri berkawan dan jumpa saudara mara. Jadi saya kira ini satu karakter yang kebiasaannya. Kita juga mungkin pernah bincangkan di WHI sebelum ni, di mana dah kahwin baru kita nampak dia punya true colours. Tiba-tiba kerana terlalu cemburu, terlalu sayang orang kata, sampai begini jadinya doktor. Okey, sebenarnya masa tadi saya tengok satu cakap tentang personality narsistik kan. Ciri-ciri, antara ciri-ciri orang personality narsistik ni, dia lebih dominan, dia suka mengawal
dia akan jadi terlalu cemburu, dia yang inginkan perhatian yang lebih daripada orang lain, dan dia kalau boleh dia tidak mahu rasa kesunyian daripada perhatian orang yang dia sayang tu. Jadi mungkin dalam kes ni tapi kita kena sahkanlah dengan pergi rawatan, pergi dapat diagnosis, sama ada suami dia ni memang narsistik. Orang narsistik ni dia tidak boleh kawal perasaan dia. Kalau dia rasa dia nak perhatian tu, dia mesti dapat. Jadi ini adalah salah satu daripada ciri sakit mental lah. Sebab kalau ikut orang rasional takkanlah sampai macam tu sekali kan. So ini kena dapatkan rawatan psikiatrik sebenarnya. Dan mungkin bagi isteri yang sedemikian dah didera, perlu buat laporan, minta bantuan dan juga bantuan daripada psikiatris juga sebenarnya. Kalau yang isteri, isteri memang kalau dari segi dia kena physical abuse, dia didera secara fizikal, ataupun emosi pun dia boleh buat emosi ni susah sikit nak buat laporan polis lah. Buktinya tak jelas. Tak bukti tu tak jelas. Tapi kalau fizikal tu memang boleh buat laporan polis, dan isteri seeloknya dapatkan khidmat kaunseling. Dia tak perlu pergi psikiatrik sebab isteri dia mungkin tidak mengalami sakit mental. Tapi pasangan tu lah. Isteri dia perlu khidmat kaunseling sebab kadang-kadang orang yang kena penderaan fizikal dan sebagainya ke dalam perhubungan yang negatif mereka ada dia pernah traumatic event. Jadi dia mungkin lepas ni dia rasa risau nak ada hubungan dengan orang lain. Dia rasa takut nak menghadapi hidup dia. Dia rasa tak selamat sebab mungkin dia nampak lelaki kan, walaupun dia nampak Farin kan, dia akan rasa macam you sama macam husband saya dulu. Kena dia pun boleh dapatkan khidmat kaunseling. Okey, baik. Kita dah dengarkan apa perkongsian daripada Dr. Ida. Sebenarnya lepas ni ada banyak lagi kita nak tahu bagaimana peranan untuk kita mengatasi kalau sekiranya salah memilih pasangan. Okey, tapi sebelum itu kita nak bawakan pemerhatian penonton untuk kita dengarkan pengakuan salah seorang isteri ini di mana beliau kata tersalah pilih pasangan. Kita dengarkan. Pelbagai isu maupun kes perceraian kini seringkali berlaku oleh kerana masalah yang diwujudkan oleh pasangan itu sendiri. Jika tiada angin, masakan pokok bergoyang. Seperti yang dilalui sendiri oleh wanita berusia 32 tahun ini, Nur Christina, dia tidak pernah menyangka hubungan perkahwinan yang baru saja dibina selama 5 tahun kini hampir musnah. Christina yang sebelum ini hanya mengambil satu masa yang singkat untuk mengenali suaminya, kini berasa kesal akan tindakannya sendiri yang terburu-buru ingin mendirikan rumah tangga. Suaminya yang seringkali tidak dapat mengawal emosi ketika sedang marah mahupun bertengkar telah memberi satu kesan yang amat mendalam buat diri Christina sendiri. Saya dan suami sekarang ni dah berkahwin lebih kurang 5 tahun. Yang mana kalau jujur saya cakap sekarang ni saya memang rasa menyesal sebab saya dah berkahwin dengan dia. Kami hanya berkenalan selama 2 bulan sebelum mengambil keputusan untuk berkahwin. Saya dan suami berkenalan di atas talian di aplikasi mencari jodoh atau dating site, di mana pada awal perkenalan kami semuanya okey dan baik-baik saja. Jadi disebabkan personaliti suami yang baik-baik itu, pada permulaannya saya tidak berfikir 2 kali untuk segera berkahwin. Nak pula ibu bapa saya memang mahukan saya berkahwin cepat. Suami juga daripada awal perkenalan hinggalah perkahwinan kami menjangkau usia 3 tahun, dia memang layan saya dengan baik dan lemah lembut. Tapi perkara ni berbeza daripada tahun keempat hingga sekarang, yang mana suami saya telah bertukar watak. Semua ni bermula apabila suami saya tidak dapat naik pangkat. Kejadian ini berlaku apabila rakan sekerja yang sangat rapat dengannya telah menikam dia dari belakang. Rakan sekerja suami saya telah memfitnah suami saya sehingga majikan menarik balik permohonan naik pangkat tersebut. Sejak daripada kejadian tu, suami saya mula mengalami tekanan dan dia tidak dapat mengawal emosi kemarahan dia. Saya telah cuba berbagai perkara untuk membantu suami saya kembali okey, di mana saya juga telah cuba untuk membawa suami menerima rawatan psikiatri. Tetapi malahan dia telah menuduh saya berniat buruk pula untuk memalukan dia dan juga mengatakan dia gila. Disebabkan hal itu, suami saya tidak mendapatkan rawatan yang sepatutnya dan dia mula bertindak sangat berbeza. Dia dah start marah-marah. Daripada marah hingga sekarang ni, baru-baru ni dia dah
cuba pula untuk menaikkan tangan ke atas saya. Dia dah menjadi normal untuk dia angkat tangan kepada saya, di mana saya berasa saya tak tahan dah. Saya dah tak boleh dah dengan perkara ni dan saya perlukan jalan keluar. Sejujurnya, saya sudah tawar hati dan saya mula rasa terbit benci terhadap suami saya. Sekarang ni saya memang sangat trauma. Saya kadang-kadang menangis tak henti-henti. Saya dah mula start rasa tekanan juga. Dan saya rasa mungkin bercerai atau tidak, saya memang lepas ni memang susah untuk saya percaya kembali dengan perkahwinan. Kerana saya takut benda yang sama berlaku lagi kepada diri saya. Baik, satu perkongsian, suatu kisah benar yang memang terjadi dalam masyarakat kita. Baik, Doktor, kalau kita lihat daripada pengakuan ataupun perkongsian sebentar saya tadi, kalau kita lihat asal perkahwinan semuanya okey dan kemudian berlaku dalam fasa-fasa yang berbeza, tekanan tempat kerja dan mungkin kalau kita lihat dalam masyarakat kita sekalipun sewaktu PKP tempoh hari banyak masalah mental yang berlaku, itu satu. Kedua ialah apabila tentang bagaimana persepsi orang mengenai mendapatkan bantuan daripada kaunselor, daripada psikiatris dan sebagainya, juga satu perkara yang dikatakan sebagai tabu, sebagai sebenarnya menjatuhkan maruah. Apa pendapat doktor? Okey, sebenarnya yang macam kes tadi mungkin suami dia bermula berperangai sedemikian sebab stres di tempat kerja. Okey, perkara ni kita tak dapat nafikanlah, terutama bermula sejak MCO hari itu, di mana stres-stres di tempat kerja pun dibawa balik ke rumah juga. Berikutan dengan tu banyak orang yang mengalami tekanan lah, dan bila di tempat kerja, terutamanya kalau you tak dapat cukup penghargaan, tak dapat cukup penghargaan dan sebagainya di tempat kerja tu, banyak tugas, tidak ada orang lain yang membantu, mungkin bos yang juga bersikap tidak diplomatik kan dengan pekerja. Jadi ini menjadi satu yang kita panggil displaced aggression. Bila dia pulang ke rumah, dia akan melepaskan kemarahan tu kepada orang di rumah, sebab yang di rumah tu lebih terkawal. Sebab dia tak boleh marah kat bos kadang-kadang kan. Kadang yang pekerja ni bila dia stres di tempat kerja, tak boleh marah kat bos ataupun tak boleh menunjukkan kekurangan dia di tempat kerja. Jadi bila dia balik ke rumah, dia rasa lebih selamat sekiranya dia melepaskan kemarahan dia pada orang-orang yang berada di rumah. So ini sebenarnya tidak baguslah, sebab kita tahu kesan emosi kepada pasangan, pada anak-anak ni sangat besar. Ya, macam tadi kan kita tengok bahawa mangsa rasa macam dia susah nak percaya lagi lepas perhubungan ini, kalau ada ke yang lelaki yang mungkin baik, yang mungkin tidak bersikap sebegitu kan. So ini adalah sesuatu yang saya rasa pihak di tempat kerja perlu ada suasana yang boleh membantu emosi pekerja, supaya emosi pekerja ni tidak terganggu sampai ke rumah lah. Agak sukar nak buat, tapi ada company yang juga buat macam counselling kan, ada buat perkhidmatan seperti itu di tempat kerja lah. Okey, satu lagi saya dengar tadi ialah dia kata bahawa bila dia bercakap tentang mendapatkan bantuan daripada suami dia, suami dia rasa macam dia seolah-olah mengatakan dia tidak sihat mental, dia mungkin rasa maruah dia jatuh. Sebenarnya perkhidmatan kaunseling ni bukan untuk orang yang sakit mental. So boleh start dulu dengan perkhidmatan kaunseling. Ini adalah perkhidmatan yang membantu you untuk berfikir dengan lebih rasional, untuk buat pilihan dengan lebih baik, untuk mempertimbangkan sama ada tindakan kita tu betul atau tidak. Kan? Mungkin juga pilihan-pilihan lain dalam kehidupan lah. Okay. Sebenarnya bulan ni Farin dengan Fatin, kita sedang meraihkan bulan kaunseling kebangsaan. Dan kebetulan kita punya tagline bulan ni ialah emosi sejahtera, hidup bahagia. Sebab tu saya rasa kalau salah satu tempat yang di mana emosi kita kena bahagia ialah dalam rumah tangga. Kalau emosi dalam rumah tangga tu kucak-kacir, memang hidup tak bahagialah, sebab kemudian mungkin terbawa pula ke tempat kerja dan hubungan dengan orang lain. So dalam kes ni saya rasa perlu sangat untuk pasangan kedua-duanya untuk pergi kaunseling bersama. Kita ada kaunseling perkahwinan sebenarnya. Bukan seorang je pergi. Boleh pergi berdua, boleh duduk dan cuba untuk merungkai masalah tu bersama-sama
bersama dengan bantuan kaunselor. Ini mengambil juga bahawa majikan juga, masyarakat juga mengambil ada peranan mereka dalam memastikan sejahteranya emosi setiap orang, dan juga saya kira permasalahan seperti ini juga harus dikenapasi oleh kedua-dua. Kedua-dua, iaitu suami dan juga isteri. Betul. Jalan yang pertama untuk kita, inisiatifnya adalah untuk mendapatkan rawatan kaunseling bersama-sama untuk kita orang kata kawal emosi kedua-dua belah pihak. Okey, doktor, tadi Fatah ada dengar berkenaan dengan dia trauma untuk mendapatkan pasangan, mungkin selepas itu akan berkahwin dan sebagainya. Jadi untuk mereka yang sebelum ini baru nak mengenali, baru ada persediaan untuk mencari pasangan hidup dan sebagainya, apa sebenarnya ataupun bagaimana sebenarnya untuk mereka mengenal pasti ciri-ciri yang boleh membawa kepada keganasan rumah tangga ni? Okey, saya nak tambah sikit. Ini ada berkaitan dengan perkongsian di Facebook. Di Shima ni dia kata, sebagai ibu, saya takut anak perempuan tunggal saya tersalah pilih pasangan. Dia macam mana pula nak pilih? Puan Halijah Hanif pula kata, perlu sangat memilih pasangan yang mempunyai kestabilan mental. Perceraian kerap terjadi kerana tekanan hidup. Jika tak stabil, mental memang koyak. Koyaklah rumah tangga. Ini antaranya. Dan bukan itu saja. Secara lazimnya juga bila kita cakap tentang memilih pasangan, selalu orang kata cari kestabilan ekonomi, rupa paras yang elok, tapi tak ada satu pun kata emosi kena stabil, emosi kena mantap. Jadi macam mana kita nak cari dan memilih-milih? Bab rupa paras tu kita tak boleh nak subjektif kan. Itu bonus lah. Subjektif kalau dapat yang penting di mata kita tu selesa dilihat sepanjang hidup. So kalau dari segi memang kalau macam ibu bapa adalah pihak yang sangat risau bila anak-anak mula nak mendirikan rumah tangga, sebab kita ingin melihat bahawa anak-anak kita bahagia dalam perkahwinan mereka. So sebenarnya kalau zaman sekarang ni ada sedikit limitasi lah. Kalau dahulu seluruh keluarga seolah-olah terlibat dalam pemilihan pasangan. Contohnya kalau anak bertemu dengan bakal ni kan yang dia ingin kahwin, dia akan bawa balik ke rumah, berkenalan dengan ibu bapa. Jadi ibu bapa pun boleh menjadi mata-mata lah. Tapi sekarang kalau kita tengok institusi keluarga ni dah kurang melakukan macam tu. Sebab kebanyakan pilihan diletakkan semata-mata kepada judgement orang yang ingin berkahwin tu. Kalau dia rasa okey, dia pun akan beritahu pada parents, dan parents mungkin tidak banyak mengambil mengambil bahagian dalam pemilihan pasangan. Tapi saya rasakan perlu juga untuk sekiranya anda sesiapa yang ingin mendirikan rumah tangga, bawa bakal pasangan itu berjumpa keluarga, sebab keluarga ni memang nak you bahagia. Mana ada keluarga yang nak anak you dia kucak-kacir dalam perkahwinan. Jadi ini adalah satu langkah lah untuk jadi penghalang kepada masalah-masalah di masa depan. Tapi kalau sekiranya anda rasa bahawa argumen ibu bapa tu kurang sesuai, bagi tahulah apa yang you rasa, kenapa dan sebagainya. So jadikan itu satu perbincangan yang sihat antara anda dengan keluarga untuk tengok ciri-ciri mana sesuai tak dia ni, terutama dari segi agama, kan, dari kestabilan ekonomi. Sebab kita pun tak tahu, ada orang nampak stabil sekarang kan, dan sekarang stabil ekonomi, individu kita tak tahu. Tapi kalau rasanya anda boleh handle keadaan macam tu di masa depan dan fikirkan apa kemungkinan, insya-Allah. Tapi masih tak ada jaminannya, doktor. Saya nak bagi tips kepada mak bapak sekarang ni. Kalau bawa menantu ke siapa ke, apa awak punya akaun media sosial semua bagi dekat uncle. Kita tengok. Nak tengok, periksa kan. Okey, itu mungkin dalam nada bergurau, tapi mungkin boleh diguna pakai. Tapi apakah mungkin red flag yang lain? Kita sebagai pasangan, kadang-kadang kita tahu kebanyakan juga masalah sekarang apabila perkenalan, cari jodoh bermula di atas talian. Ya, betul. Dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak kenal pasti siapa yang okey, siapa yang boleh ataupun tidak, ataupun mungkin bermasalah. Ya, sangat penting, sebab saya pun ada anak-anak yang telah mencapai usia di mana mungkin mereka akan mencari pasangan satu hari nanti. Jadi satu ialah zaman sekarang ni banyak berkenalan melalui media sosial. So kita tak boleh percaya semua yang ada di media sosial. Kita mesti mengenali orang tu secara personal juga. Jadi perlu kenal siapa kawan-kawan dia, kan, apa yang dia buat untuk kehidupan, kan. Yang tu kena, orang kata hubungan interpersonal tu kena dimulakan, bukan setakat WhatsApp, bukan setakat Facebook, kan. Kalau di situ orang memang tak menceritakan segala-galanya. Jadi perlu kenal macam
orang kata konvensional lah. Interpersonal lah, secara berdepan. Berdepan. Okay? Dan kita juga perlu apa orang kata peka dengan dia punya tingkah laku. Doktor, saya nak tambah sedikit. Mungkin juga pasangan pengantin ataupun yang baru nak mendirikan rumah tangga, mereka kena ada sedikit keterbukaan untuk keluarga. Kadang-kadang bila nak berkahwin ni, dia je kan. Memang antara dia pasangan saja. Tapi keluarga macam hanya dapatkan orang kata yang secara dasar je. Jadi mungkin lebih terbuka. Jadi suami tu lebih mengenali pasangan ibu bapa dan juga adik-beradik lah. Saya rasa langkah tu perlu dimulakan sebelum berkahwin. Untuk mengenali keluarga dan sebagainya. Sebab kalau kita dapat tahu selepas berumah tangga, kita tak tahu apa risikonya. Kan? Contohnya tiba-tiba dapat tahu yang mungkin dia tak kisahlah kalau dia dari keluarga yang mungkin tidak stabil juga, pun tidak ada masalah sekiranya dia tu okey. Tapi landasannya ialah kita kena kenal siapa ahli keluarga dia kan. Supaya dua-dua pihak sekiranya berlaku apa-apa pada pasangan ni boleh memberi support. Saya setuju. Betul. Kalau ibu dan ayah dua-dua pihak ni tak kenal satu sama lain, tak rapat dan sebagainya, macam mana nak support pasangan ni? Kita tak tahu apa-apa tentang mereka. Kadang-kadang pasangan mereka pun berahsia kan. Ibu bapa jangan campur. Jangan campur hal kami. Kami tahu macam mana muda biarkanlah. Darah muda ni lain sikit. Doktor, asal anak dah bercerai, mak bapak dah cerai baru tahu. Ini masalah sebenarnya dalam masyarakat kita ni. Okey, tak apa. Selain itu juga mungkin di penghujung perbincangan kita juga kita nak tahu juga doktor, kalau katalah kita dalam bukanlah kata mengkaji, menilik perwatakan seseorang, tapi mungkin antara perkara-perkara asas yang kalau kita nak tengok seseorang itu rasanya emosi dia ni tak stabil kerana karakter dia sekian. Ada tak yang secara umum? Saya nak beritahu sedikit tips saya untuk mereka yang belum berkahwin. Sekiranya anda dah mula tengok bahawa pasangan anda terlalu orang kata mengongkong. Ini adalah satu ciri yang sebenarnya tidak patutlah sebab masa tu belum kahwin. Kenapa dia perlu kongkong? Jadi kalau keterlaluan tu pekalah mungkin kena tengok juga kenapa dia mengongkong adakah dia memberi reason yang rasional. Ada sebab tu kalau dia kata sebab saya takut keselamatan dan sebagainya, itu agak rasional. Tapi kalau dia kata tak suka you berkawan dengan kawan-kawan you yang lain, rasional ke? Kan sebab kita mungkin ada perhubungan lain juga. Dan kemudian kalau kemudian dia cepat marah. Cepat marah. Ya, apa-apa pun menyebabkan dia marah. Lepas tu lagi satu dia punya pendapat je betul. Ini sangat tak baguslah sebab kita semua boleh asertif. Kita semua ada pendapat, kita semua ada keinginan, dan kalau yang bakal menjadi pasangan kita tu awal-awal telah menghalang kita dari punya keinginan kita sendiri, pendapat kita sendiri. Nanti bayangkan lepas dia berkahwin dah ada ikatan yang sah, macam mana you nak buang macam mana kita nak ada tolak ansur diplomasi dalam keluarga, sebab semua kata-kata dia yang betul. Sedangkan perkahwinan ni adalah dua-dua punya ni kan, persetujuan dua-dua belah pihak, muafakat dua-dua belah pihak. So sebelum berkahwin kalau ada nampak ciri-ciri ni, kena hati-hati, kena pertimbangkan baliklah. Habit dan pergaulan bagaimana? Tabiat dan juga pergaulan memainkan peranan juga dalam mainkan peranan. Of course. Sebab itulah sebabnya kita kena juga kenal, walaupun tak perlu rapatlah dengan kawan-kawan dia, tapi kita tahu circle dia macam mana. Sebab kita tak tahu kan latar belakang orang ni berbeza, gaya hidup dia berbeza. So kita kena tahu macam kalau kita rasa suasana itu agak selamat dan selesa untuk kita, mungkin kita boleh jangkakanlah lepas kita berkahwin kita pun akan rasa selesa. Tapi kalau misalnya kata awal-awal kita dah tak rasa selesa, adakah anda sanggup masuk ke dalam kehidupan dia yang dia tak akan buang kehidupan dia? Kita pun tak akan buang kehidupan kita, betul? Mungkin kita akan kurangkanlah berkawan macam tu kan, sebab tumpukan kepada perkahwinan. Tapi mustahil seseorang itu akan membuang semua circle dia yang dahulu. Kita kena tengok juga kita sesuai tak dengan keadaan tu. Okey, apa perkongsian yang Dr. Ida kongsikan ni, saya harap dapat membukalah mata-mata mereka di luar sana. Kadang-kadang ada wanita-wanita ni, lelaki itu sebab dia sayang, sebab tu ikut saja kan. Lelaki pun sama juga, sayang isteri. Sayang, ya kan, ikut fitrah lelaki memang, tapi kena ada kata berpada-pada lah. Baik, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Ida Hartina kerana bersama kita pada hari ini, dan kita harap sedikit sebanyak seberingkas seberpadat telah memberi panduan kepada pasangan yang sedang mencari pasangan, mereka yang sedang mencari pasangan ataupun yang sedang ada masalah dalam rumah tangga mereka. Baik, kita akan kembali lagi selepas ini bersama dengan juara Fit for Action. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari
Itu dia sedikit sebanyak yang kita nak bawakan hari ini berkenaan dengan juara-juara Fit for Action. Dan juga, okey, awak okey ke hostnya? Okay. Saya bersama dengan juara Fit for Action. Dah beberapa ketika saya tak berjumpa dengan mereka sekali lagi. Tahniah kepada Muaz dan juga Radin. Saya muncul sebagai juara musim pertama Fit for Action. Jadi, apa perasaan ni? Muaz, Radin dulu. Radin dulu. Perasaan alhamdulillah happy lah. Happy bila kita kita bekerja keras kat dalam tu kan. Dah macam-macam dah buat. Dah pergi kelas, daripada kelas terus ke on screen challenge, terus buat apa yang kita dah diajar. On the spot lah senang cerita lah kan. Rasa tu mencabar tapi bila menang ni puas lah. Puas. Gembira. Muaz pun sama? Gembira, puas tapi saya lebih kepada takut lah sebab saya baru dapat title juara, beban. Orang kat luar macam, oh dia ni juara. Macam ni ke juara berlakon? Netizen. Faham tak? So, takut tu ada. Tapi gembira. Expectation lah. Tapi ini baru permulaan untuk mereka, Fatin. Tapi saya nak tanya jugalah kan untuk Muaz dan juga Radin kan. Dalam 6 minggu semua sekali. 6 minggu, cabaran yang paling mungkin you all tak boleh lupa. Cabaran yang tak boleh lupa, of course on screen challenge lah. On screen challenge bila, for me personally, bila kat episod 5 saya diberikan watak membawa watak seorang wanita berumur 50 tahun. So tu satu cabaran. Masa tu watak Tengku Anis tu, kita bukan kat umur yang macam tu, nak jadikan umur yang sebegitu macam mencabar lah pada saya. Tak pernah buat. Itu sangat mencabar pada saya. Okey, bagi saya semua cabaran. Semua cabaran sebab ni first time berlakon saya. So dah terkeluar pula. Cabaran yang paling tak lupa bila kita orang dipanggil balik, lepas tu berlakon, dia punya nervous sebab dah terkeluar tu, nak jaga tu sampai saya rasa saya makin teruk dekat kamera. So cabaran dia nak bangkit balik daripada tersingkir tu, banyak cabaran. Maksudnya berjaya lah bangkit sebab dah juara pun kan? Alhamdulillah. Tapi bukan mudah jugalah sebenarnya. Saya nak tanya kepada hostnya lah kan. Kalau awak hostnya, awak boleh jangka ke mereka Radin dan juga Muaz akan jadi juara untuk sejujurnya nak beritahu pada Muaz dan Radin juga para penonton lah. Saya mengikuti setiap daripada penjurian tu. Saya tengok lakonan mereka dan mereka lokasi dan sebagainya. Sehingga ke hujung-hujung tu dia memang sengit dan saya sendiri tak boleh nak agak. Dan saya sendiri pun memang berdebar ketika nak mengumumkan keputusan tu. Tak jangka lah kiranya. Betul. Okey, dah juara kan? Dah ada yang merisik ke? Dah syuting ke? Betul juga ni? Alhamdulillah, bunyi-bunyi dah ada tapi tak confirm. Dengar-dengar tu ada. Tapi bunyi dah ada. Macam tu lah. Next drama. Okey, saya nak bagi satu soalan cepuk emas juga ni lah kepada juara Fit for Action. Pasal macam-macam adik-adik saya ni kan. Okey. Katalah sekarang ni orang selalu perdebatkan penampilan influencer, mereka yang ada ramai followers sebagai pelakon dalam industri kan. Jadi tak ke rasa itu satu persaingan ataupun anda rasakan anda sepatutnya ada kelebihan? Radin? Pada saya, betul. Kelebihan mereka yang ada follower ni adalah satu kelebihan lah. Itu satu kelebihan. Tapi macam mana pun orang nak tengok sesuatu yang berkualiti. Pada saya, mungkin dengan follower saja tanpa bakat, boleh kira bawa diri tu lebih ada nama. Tapi untuk orang kenal diri kita dengan betul, untuk orang ingat sampai bila-bila tu perlu ada bakat. Pada saya macam tu lah. Dah ready ke jawapan tu? Tak. Muaz apa berapa Muaz ni? Tak dinafikan lah, followers tu penting. Persaingan tu penting juga. So bila tapi Muaz bangga lah sebab Muaz dalam Fit for Action, Muaz dah dididik oleh orang-orang yang berkaliber, orang-orang yang ada nama. Siapa tak kenal Muaz Osman, Kak Eli, siapa tak kenal Michael. So Muaz rasa itu adalah satu advantage kepada Muaz. Betul, Muaz baru, followers tak ramai, tapi usaha ada. Muaz lebih ketengahkan usaha. Kita tak boleh nak menidakkan followers tu tak penting. Followers tu penting, tapi insya-Allah dengan usaha yang betul, followers tu akan ada. Okey, Muaz dah cakap usaha. Bagaimana sebenarnya Muaz nak meletakkan diri ni dah baru ni, orang kata pentas pertama lah untuk ke industri lakonan dan mungkin nyanyian ke kan, pengacaraan ke selepas ini kan. Bagaimana untuk meletakkan diri Muaz tu? Muaz akan, apa strateginya? Okey, first of all Muaz akan fokus lebih kepada lakonan lah. Muaz memang dah belajar dekat Fit for Action, tapi baru 6 minggu. Muaz rasa banyak lagi Muaz perlu belajar, banyak lagi cikgu-cikgu yang power kan. Kak Oji, Ibu Oji, macam-macam lah. So Muaz rasa Muaz akan pergi ke belajar apa yang patut dulu. Lepas tu insya-Allah kita nak jadi macam Abang Farin kan. Semua benda dia siap. Ini idola. Ya, dia ada kat saya juga. Dia ada kat mana-mana.
poster dia, pengacara dia. InsyaAllah. Kalau awak idolakan dia, insyaAllah boleh pergi jauh. Okey, Raden, pesan akhir, kata-kata akhir mungkin ramai juga yang berimpian seperti anda ingin terus mencuba. Silakan. Okey, kepada yang berimpian untuk jadi pelakon, teruskan kejar. Sebab Raden sendiri bermula sebagai seorang ekstra dan Raden terus kejar. Walaupun sambung belajar, tapi kita ada satu impian. Macam mana kita nak kejar impian kita tu yang penting. Teruskan juga sampai dapat. Baik. Okey, jadi wanita ini mengucapkan selamat berjaya pada Muaz dan juga Raden. InsyaAllah mana tahu rezeki kita boleh bekerja sama. Dan mungkin cabaran saya kepada anak-anak muda seperti ini zaman sekarang ni, cabaran yang besar adalah untuk kekal bertahan. Okey, baik. Kita nanti rehat seketika, kembali selepas ini ada satu perkongsian untuk anda penonton. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Kami harapkan kami baru nak harapkan ni, kami nak harapkan sebenarnya apa yang kita kongsikan hari ini kan, untuk saya rasa kan banyak sebenarnya perkongsian yang dikongsikan oleh doktor tadi kan, macam mana kita nak buat persediaan awal memilih pasangan, kena pastikan dari segi daripada keuangan dan sebagainya, kita punya kestabilan mental tu penting. Dan kalau kita lihat sebenarnya memanglah tidak ada jaminannya. Memang kesemuanya adalah subjektif, tapi sekurang-kurangnya dengan adanya ilmu, dengan adanya komunikasi dan persediaan, kita mampu untuk menghadapi apa jua masalah dan kebersamaan dalam menghadapi masalah. Kadang mental ni tak ada orang yang minta pun, tapi kita perlu bersama-sama mengatasinya sebagai pasangan. Boleh tak saya nak baca satu komen daripada Syazrina Azmi. Dia kata jangan pandang hanya pada paras rupa sahaja, tentang perangai, latar belakang keluarganya juga mesti kena ambil tahu juga. Zaman sekarang ni kena lebih berhati-hati untuk mencari jodoh, untuk hidup bersama, jangan tersalah pilih. Itu cukup padat, cukup penuh dengan orang kata isinya. Dan sebagai abang-abang yang kata matang pun tak matang dan sebagainya. Tapi saya kira untuk anak-anak atau anak-anak lah, untuk adik-adik dan sebagainya sedang mencari jodoh, sebenarnya ambil kira keseluruhan perkara. Bukan saja di atas talian, tetapi juga cara pergaulan, cara percakapan, bagaimana mereka dengan keluarga dan sebagainya. Itu juga harus diambil kira. Baik, kami harapkan hari ini penuh manfaat untuk anda semua dan kita akan kembali pada hari esok dengan topik yang tak kurang menariknya, Fatin. Ya, penyakit asma. Untuk kita nak tahu juga tahap-tahap penyakit asma. Macam keluarga saya ada juga keturunan yang mana ada penyakit asma dan juga teruk juga. Kalau kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya kita nak atasi. Kadang-kadang kalau hujan ke sejuk ke semakin orang kata teruk juga. Anak Fatin sendiri macam mana? Saya okey. Kakak saya asma. Okey, dan ada kalanya juga bagi mereka dewasa mungkin masih lagi mencari jalan bagaimana untuk mengatasi dan sebagainya. Tetapi juga untuk anak-anak kadang-kadang ada terkeliru dengan bronkitis dan berbagai lagi penyakit-penyakit paru-paru dan sebagainya. Jadi esok kita akan bincangkan secara mendalam bersama dengan tetamu jemputan kita. Ya, masih lagi bersama Farin dan juga saya Fatin. Kami undur diri dulu. Kita jumpa lagi esok. Kita jumpa esok. Assalamualaikum. Bye. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata